Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 10 akan berkongsikan hasil daripada tajuk kajian kami, iaitu Institusi Wakaf Tunai dalam Pembangunan Ekonomi Negara. Penerangan wakaf secara umum. Menurut syarak, wakaf memberi makna seseorang itu memberi atau menyerahkan harta miliknya kepada pengguna harta wakaf semata-mata untuk mendapat keredaan Allah. Wakaf juga dirujuk sebagai satu perbuatan menahan suatu harta yang boleh diambil manfaatnya dengan dikekalkan lain, iaitu fizikal harta tersebut, dengan memutuskan hak pemilikan yang dimiliki oleh pewakaf dan hasilnya diguna pakai untuk tujuan kebajikan, di samping dapat mendekatkan diri dengan Allah. Perkara ini berdasarkan firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, kamu tidak sesekali akan dapat mencapai kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu mendermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Oleh itu, di Malaysia, wakaf memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan ekonomi dan pembangunan negara. Majlis Agama Islam Negeri turut memainkan peranan utama dalam pengurusan dana wakaf di seluruh negara, dengan setiap negeri mempunyai undang-undang dan peraturan tersendiri dalam mengatur dan mengurus harta-harta wakaf mereka. Salah satu jenis wakaf yang popular di Malaysia adalah wakaf tunai. Oleh itu, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai maksud serta konsep wakaf tersebut. Apa itu wakaf tunai? Wakaf tunai merujuk kepada seseorang yang berwakaf dengan menggunakan wang tunai yang dikumpul dalam satu tabung amanah di bawah pengurusan nazir yang telah diamanahkan untuk menguruskan harta wakaf tersebut bagi tujuan menjaga kebajikan serta memberi manfaat kepada ummah. Konsep wakaf tunai pula merujuk pewakafan harta tunai ini adalah dengan cara mengekalkan jumlah tunai tersebut, dan pada masa yang sama, harta wakaf tersebut akan dikembangkan bagi memastikan harta itu dapat memberi manfaat serta dinikmati secara berterusan oleh orang ramai secara lebih menyeluruh. Melalui instrumen ini, ia dapat mengurangkan risiko penurunan nilai sebenar dana wakaf akibat tekanan inflasi serta prestasi ekonomi yang tidak menentu. Dalam pada itu, elemen kekal dalam wakaf tunai dapat diwujudkan melalui penukaran harta wakaf tunai tersebut kepada harta dalam bentuk kekal, seperti menggunakan dana wakaf untuk membeli tanah atau bangunan untuk tujuan ekonomi bagi menjana pendapatan masyarakat. Di mana wakaf tunai pula ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu wakaf tunai am dan wakaf tunai khas. Bagi wakaf tunai am, ia merupakan satu produk yang ditawarkan kepada masyarakat untuk memberi alternatif kepada bakal wakif yang tidak mempunyai hartanah untuk diwakafkan kepada ummah. Manakala wakaf tunai khas pula merujuk kepada wang tunai yang diwakafkan untuk tujuan tertentu dan khusus yang telah diniatkan oleh pewakaf tersebut. Oleh itu, wakaf mempunyai nilai yang penting dalam pembangunan sosioekonomi umat Islam, kerana masyarakat Islam akan saling berkongsi kekayaan yang dimiliki dengan orang yang memerlukan. Selanjutnya adalah permasalahan kajian. Kami telah mengenal pasti beberapa isu dan cabaran dalam amalan kecekapan pengurusan harta wakaf, serta kami turut mencadangkan juga beberapa penambahbaikan dalam pentadbiran dan pengurusan berkaitan dengan dana wakaf tunai di Malaysia. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengurusan yang cekap dan berkesan dapat disesuaikan mengikut peredaran masa kini. Seterusnya adalah objektif kajian kami, iaitu pertama adalah
menerangkan peranan wakaf tunai dalam pembangunan ekonomi negara, dan yang kedua adalah mengenal pasti isu-isu serta cabaran yang berkaitan dengan wakaf tunai di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Zarfan dan saya akan membentangkan mengenai objektif bagi tugasan kumpulan saya. Yang pertama ialah menerangkan peranan wakaf tunai dalam pembangunan ekonomi negara, dan yang kedua pula ialah mengenal pasti isu-isu dan cabaran yang berkaitan dengan wakaf tunai di Malaysia. Yang pertama ialah bagi peranan wakaf tunai dalam pembangunan ekonomi negara iaitu membantu golongan miskin. Wakaf dapat menangani kemiskinan dengan pembinaan hospital, sekolah, pusat latihan dan kemahiran untuk golongan miskin mendapat pendidikan percuma pada kos yang terendah. Hal ini juga dapat membantu golongan miskin yang memiliki masalah buta huruf dan kurang kemahiran untuk menceburi sebarang bidang pekerjaan. Yang kedua pula ialah membantu pembangunan negara. Hasil sewaan bangunan wakaf dan lain-lain projek wakaf diagihkan untuk kebajikan dan kepentingan umat Islam seperti pemberian bantuan kepada golongan asnaf, zakat, bantuan kerana pembinaan dan sebagainya. Seterusnya pula ialah berkaitan dengan isu-isu dan cabaran berkaitan dengan wakaf tunai di Malaysia. Yang pertama ialah tahap kesedaran wakaf yang masih rendah di Malaysia. Kesedaran amalan berwakaf yang masih berkurang menyebabkan proses pembangunan wakaf di Malaysia berlaku. Selain itu, usaha tentang dakwah tentang wakaf masih kurang diambil perhatian dalam kalangan orang awam pada hari ini, menjadi asbab rendahnya tahap kesedaran orang ramai untuk berwakaf di Malaysia. Yang kedua pula ialah penglibatan institusi perbankan dalam institusi wakaf. Pemerkasan wakaf dalam sistem perbankan di Malaysia melalui mana-mana institusi perbankan masih belum berada di peringkat yang maksimum. Wakaf telah menjadi satu bahagian yang sentiasa tercicir dalam sistem kewangan Islam di Malaysia kerana kekurangan pencerahan mengenai wakaf dan juga kelebihan mengenainya. Baiklah, dengan itu kita akan teruskan dengan bahagian penambahbaikan kepada isu-isu ataupun cabaran-cabaran yang telah kita bincangkan. Bagi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf di Malaysia, terdapat beberapa langkah penambahbaikan yang perlu diambil. Yang pertama, pendidikan dan kesedaran mengenai wakaf perlu ditingkatkan. Peningkatan kesedaran ini boleh dilakukan dengan penyelarasan konsep wakaf ke dalam mata pelajaran yang sesuai, seperti pendidikan agama Islam, sejarah ataupun mata pelajaran yang berkaitan dengan ekonomi dan keusahawanan. Selain itu, penggunaan media sosial untuk menyebarkan maklumat berkenaan wakaf juga dapat meningkatkan kesedaran mengenai wakaf. Tumpuan utama adalah generasi muda kerana mereka lah yang paling ramai dan minat menggunakan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Melalui cara ini, maklumat tentang wakaf juga dapat mudah diakses dan difahami. Seterusnya, memperbanyakkan program-program kesedaran wakaf di mana ia melibatkan badan wakaf, institusi keagamaan dan syarikat korporat. Ini juga penting untuk menyebarkan pemahaman dan sokongan mengenai wakaf, kerana mereka lah yang memainkan peranan yang besar dalam membangunkan tanah wakaf dengan menyediakan dana yang mencukupi serta membangunkan produk-produk wakaf yang lebih inovatif. Maka dengan itu kita akan teruskan pula dengan penambahbaikan penglibatan institusi perbankan dalam institusi wakaf. Pertama sekali, meningkatkan pendidikan dan kesedaran masyarakat serta institusi perbankan tentang konsep wakaf dan manfaatnya. Ini dapat dibuat dengan memberikan program pendidikan dan latihan kepada kaki tangan perbankan supaya mereka memahami tentang pembiayaan wakaf dan aspek undang-undang yang berkaitan untuk melaksanakannya. Selain itu, memperkenalkan produk perbankan khusus yang memenuhi keperluan wakaf dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Contohnya seperti takaful wakaf, pelaburan sosial Islam dan skim insurans wakaf. Seterusnya, mengintegrasikan teknologi untuk memudahkan pengurusan wakaf, pemantauan projek dan penyampaian laporan.
Akhir sekali ialah melaksanakan kempen pemasaran yang efektif. Ini untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang produk dan perkhidmatan wakaf yang disediakan. Kesimpulannya, kajian ini membincangkan isu-isu dan cabaran-cabaran dalam amalan pengurusan harta wakaf tunai dalam pembangunan ekonomi negara. Terdapat beberapa cabaran seperti tahap kesedaran yang masih rendah, penglibatan institusi perbankan yang tidak banyak dan integrasi wakaf dalam perbankan Islam. Tetapi walau bagaimanapun, terdapat juga usaha-usaha dan inisiatif yang telah dan akan diambil oleh kerajaan, badan-badan wakaf dan sektor perbankan untuk mengatasi cabaran-cabaran ini. Melalui usaha-usaha ini, kami mengharap wakaf tunai dapat lebih efektif berperanan dalam pembangunan ekonomi negara, membantu golongan yang miskin dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami.